Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam dadah terkawal 2025. Anda bersama saya Nur Anita dan ini berita AADK edisi ini. Antara tajuk utama edisi ini, MTMD meluluskan pelan tindakan dan pelaksanaan dadah terkawal di 4 daerah berfokus. 34 pegawai daerah terima penghargaan. KP AADK lawat fasiliti AADK daerah Kemaman dan Puspen Gambang. Aku ada hal aku balik dulu. Weh, apa jap? Hal apa? Sedap ni weh. Buat lagi. Ni ada dah. Beli lah. Aku mana ada duit. Aduh, potong lah. Jom lah. Jom. Awal yang balik hari ni. Farhan, ayah ada emergency meeting ni. Ayah kena off session 3 hari. So ayah nak cepat ni packing baju Alah barang kau. Lawa motor. Jom pusing-pusing. Dadah perosak masa hadapan. Jauhi dadah. Mesyuarat Tindakan Memantras Dadah MTMD bilangan 2 bagi tahun 2023 hari ini diadakan di Bilik Datuk Kelana Petra, Majlis Bandaraya Seremban Negeri Sembilan pada Isnin. Yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun mempengerusikan mesyuarat ini dan satu kertas pertimbangan yang diluluskan iaitu Pelan Tindakan dan Pelaksanaan Dadah terkawal di 4 daerah berfokus. Fasa pertama di negeri berkenaan. Yang amat berhormat pengerusi turut menggesa semua jabatan serta agensi kerajaan dan penggerak komuniti untuk menggerakkan komuniti serta menyokong langkah-langkah kerajaan yang sentiasa proaktif dalam menangani permasalahan dadah di Negeri Sembilan. Beliau menyarankan ahli parlimen di Negeri Sembilan dilibatkan dalam program menangani permasalahan dadah dan program yang berkaitan pembangunan modal insan. Turut hadir ialah Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Tuan Khairul Anwar Bachor, Pengarah AADK Negeri Sembilan Dr. Hadijah Baba, Setiausaha Kerajaan Negeri Yang Berhormat Datuk Muhammad Zafir Ibrahim dan Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco serta Ketua Jabatan berkaitan. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK menghargai sumbangan saran berhubung pelaksanaan inisiatif pengurangan kawasan berisiko tinggi KBT pengekalan oleh pihak pegawai daerah di seluruh Malaysia. Dalam program apresiasi kawasan berisiko rendah, KBR itu telah memberi penghargaan kepada seramai 34 peserta terdiri daripada pegawai daerah sepanjang tempoh pelaksanaan penghijauan kawasan berisiko tinggi pengekalan di Kelab Shah Alam di Selangor pada Isnin lalu. Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon berharap usaha ini berterusan dengan mengambil contoh di kawasan-kawasan yang berjaya dalam menjadikan kawasan KBR. Turut hadir dalam majlis tersebut, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Syobah Jamil dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Tuan Khairul Anwar Bachor. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon telah mengadakan lawatan kerja ke pejabat AADK daerah Kemaman Terengganu pada Ahad. Pada sesi lawatan kerja itu, kaki tangan AADK diingatkan agar memahami dan mengaplikasikan konsep yang telah digaris menerusi 3 model utama iaitu model I Cegah AADK, model I Pulih AADK dan model I Prihatin AADK. Tuan Sutekno turut dibawa melawat fasiliti di pejabat AADK dan rumah komuniti AADK daerah Kemaman. Terdahulu taklimat pengoperasian telah disampaikan oleh Ketua AADK Daerah Kemaman Ahmad Khairuddin Abdul Barudin. Di akhir lawatan kerja tersebut, Tuan Sutekno mengambil peluang melawat Pusat Pemulihan Pendakian Narkotik Puspen Gambang bagi melihat perkembangan projek pembaikan kuarters dan fasiliti di Puspen berkenaan. Hadir sama pada lawatan kerja ialah Pengarah Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan AADK Siti Mariam Mursidan, Pengarah AADK Negeri Terengganu Faiz Ahmad Isa, Pengarah AADK Negeri Pahang Zirwatul Ahlam Zamzam dan Pengarah Puspen Gambang Azmi Abdullah. Sesi dialog bersama warga AADK diadakan. Puspen tempat pemulihan sepanjang hayat. Ahli skuad anti dadah bergabung cegah dadah. Paparannya menyusul selepas ini. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti.
Agensi Antidadah Kebangsaan AADK telah menganjurkan program libat urus Ketua Pengarah AADK bersama Pegawai Daerah Berkawasan Berisiko Tinggi KBT pada Isnin lalu. Program ini adalah untuk berkongsi pengalaman dan cabaran dalam pelaksanaan inisiatif bersepadu bagi menyelesaikan masalah penyalahgunaan dadah dan pelancongan sosial di kawasan berisiko tinggi KBT. Seramai 130 peserta yang hadir terdiri daripada kalangan pegawai-pegawai daerah, pegawai kanan AADK dan ketua komuniti. Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon turut adakan sesi dialog bersama peserta yang hadir bagi memastikan usaha bersama agensi dalam menjadikan KBT kepada kawasan berisiko rendah KBR disampai. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon menegaskan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen di bawah kendalian AADK bukanlah tempat untuk melansaikan hukuman kepada penagih dadah. Sebaliknya, institusi untuk memulihkan mereka sepanjang hayat. Tuan Sutekno berkata tanggapan negatif terhadap Puspen perlu dihapus serta-merta agar proses rawatan dan pemulihan yang diterima oleh klien boleh diadaptasi dan dipraktikkan selepas tamat program rawatan dan pemulihan dalam institusi RPDI. Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon berkata, jika rawatan ini terus dilihat sebagai bentuk hukuman, matlamat untuk memastikan semua yang berada di sini menuntut ilmu menerusi 9 komponen yang ada dalam model I Pulih AADK tidak akan tercapai. Beliau berkata demikian dalam majlis ramah mesra Ketua Pengarah AADK bersama klien sempena lawatan kerja di Puspen Benta dan Puspen Raup di sini pada Rabu lalu. Sebagai rekod, Puspen Raup menjadi Puspen terakhir dalam siri lawatan kerja Ketua Pengarah AADK sekaligus menjadi Puspen ke-30 di seluruh negara. Mengulas lanjut, Tuan Sutekno berkata semua ilmu yang didedahkan di dalam Puspen boleh digunakan untuk menjalani kehidupan baharu selepas melangkah keluar bersama pangkuan keluarga dan masyarakat. Tambah beliau, di dalam Puspen AADK dedahkan dengan pelbagai ilmu antaranya fardu ain, latihan kemahiran, integrasi masyarakat dan banyak lagi. Bagi memperkasa gelombang kesukarelawan berkaitan pencegahan penyalahgunaan dadah, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK telah mengadakan program perhimpunan Skuad Antidadah 2023 di Kemaman Terengganu pada Sabtu. Program yang berlangsung selama 2 hari itu melibatkan seramai 130 ahli perwakilan skuad antidadah dari seluruh negara. Tujuan program diadakan adalah untuk memperkukuh peranan dan fungsi ahli skuad antidadah supaya lebih kreatif dan fleksibel melalui jawatankuasa yang telah dilantik. Selain itu, melalui program ini juga diharapkan dapat memberi ruang pencabahan minda dan idea dalam menambah baik pelaksanaan aktiviti kesukarelaan antidadah sempena kempen 1 juta skuad antidadah. Kemuncak program telah dimeriahkan dengan sesi dialog bersama Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon pada 11 malam. Turut hadir pada program ialah Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Tuan Khairul Anwar Bacok, Pengarah Bahagian Pencegahan AADK Zainuddin Abdullah dan Pengarah Bahagian Rawatan Perubatan dan Pemulihan AADK Siti Mariam Mursidan. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK terus memperhebat usaha memastikan kawasan berisiko tinggi KBT menjadi status kawasan berisiko rendah KBR dengan menggerakkan program field trip secara kolaboratif bersama agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO dan komuniti setempat. Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Tuan Khairul Anwar Bacok berkata, usaha itu bagi memastikan suatu kawasan yang tersenarai dalam KBT dapat menjadi status KBR dengan pengurangan isu penyalahgunaan dadah dan pelancongan sosial di sesuatu kawasan. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Tuan Khairul Anwar Bacok, bagi merealisasikan usaha tersebut, AADK dengan kerjasama dengan pegawai daerah untuk sama-sama mengambil tanggungjawab selain daripada penggerak utama inisiatif program pengurangan kawasan berisiko tinggi penagihan dadah yang melibatkan kolaboratif antara Jabatan Kerajaan dan badan bukan kerajaan. Menurut beliau, sebagai rekod, kawasan PPR adalah antara model bagi focal area yang disasarkan dalam 115 KBT yang dikesan di seluruh negara dan perlu dihijaukan bagi tempoh 2021 sehingga 2025. Tambah beliau lagi, menerusi usaha yang berterusan ini, 39 KBT berjaya ditukar status kepada KBR sehingga 2022. Justru itu, pada tahun 2024, AADK menyasarkan 38 KBT lagi ditukar kepada status KBR. Beliau berkata demikian ketika hadir dalam program Field Trip Ruang Selamat Kawasan Berisiko Tinggi KBT dan masalah di Waihab Projek Perumahan Rakyat PPR Lembah Subang Selangor di sini pada Isnin lalu. Turut hadir Pengarah Bahagian Pencegahan AADK Zainuddin Abdullah dan 30 baik pegawai daerah yang tersenarai dalam KBT di seluruh negara.
Semua warga Agensi Antidadah Kebangsaan AADK diminta agar sentiasa memperbetulkan niat dan menggalas tugasan dengan penuh tanggungjawab sejajar dengan misi dan visi agensi. Perkara itu disampaikan Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Tuan Khairul Anwar Bacok dalam sesi turun padang beliau ke 3 fasiliti berbeza iaitu Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Gambang, Pejabat AADK Negeri Pahang dan Pejabat AADK Daerah Kuantan pada Jumaat. Sesi turun padang ini diadakan bagi memantau gerak kerja beramah mesra dan mendapatkan maklum balas permasalahan dan kekangan kaki tangan di lapangan. Pada pertemuan sama, Tuan Khairul Anwar turut berkongsi pengalaman serta memberi nasihat kepada kaki tangan agar sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hadir sama pada sesi itu ialah Pengarah AADK Negeri Pahang Zirwatul Ahlam Zamzam dan Pengarah Puspen Gambang Azmi Abdullah. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menganjurkan kursus pengukuhan pasukan dan pembangunan insan yang dilaksanakan di Kem Kampung Jekin, Jalan Lama Bukit Putus, Seremban, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Kursus yang melibatkan warga AADK, pelbagai skim seramai 30 orang berlangsung selama 2 hari bermula 28 sehingga 29 November 2023. Objektif pelaksanaan adalah bagi mengukuhkan semangat kerja berpasukan dan membentuk ketahanan mental, fizikal dan jati diri peserta serta meningkatkan tahap komitmen untuk menyokong visi dan misi organisasi secara menyeluruh melalui kerja berpasukan. Pelbagai aktiviti menarik dijalankan antaranya rock climbing, obstacle challenge, mainfield challenge, water challenge, ATV fun ride dan flying fox. Kursus turut dimeriahkan dengan penyertaan Pengarah Unit Integriti Zulfikri Abdul Manaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmariani binti Bahrudin selaku pegawai penyelaras bagi latihan kemahiran dan vocational di AADK Daerah Kuala Selangor. Untuk makluman semua, latihan kemahiran dan vocational atau kita panggil LKV merupakan salah satu komponen di dalam model iPulih yang mana telah dilaksanakan kepada klien-klien yang menjalani rawatan dan pemulihan dalam komuniti. Daripada projek-projek yang dijalankan di ladang latihan kemahiran dan vocational ini juga kita telah salurkan ke dalam program SUKA iaitu sokongan untuk kepulihan anda yang mana telah dilancarkan pada pertengahan tahun ini, dan projek-projek ini juga telah mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat di luar sana. AADK Daerah Kuala Selangor telah memilih projek pertanian fertigasi cili bara hasil kerjasama dengan Pejabat Pertanian Daerah Kuala Selangor bermula dengan 300 polybag sehingga hari ini kita telah bertambah menjadi 650 polybag. Dari segi pengurusan projek ini, projek fertigasi cili bara ini telah melibatkan 10 orang klien secara tetap. Seperti mana yang sedia tahu, di AADK daerah ini mempunyai klien-klien yang mengikuti program dan di sini klien telah diberikan jadual menjalankan pemantauan kepada pokok-pokok yang ada di sinilah. Hari ini seperti mana yang kita lihat di belakang saya merupakan tanaman fertigasi cili bara AADK Daerah Kuala Selangor. Kalau dilihat pokok yang ada hari ini berusia 45 hari. Inilah pokok cili yang kita usahakan hasil kerja keras klien-klien AADK Daerah Kuala Selangor. Produk cili yang kita hasilkan ini tidak terhad kepada hasil cili itu sahaja. Kita juga telah kembangkan dengan pembuatan jeruk cili yang mana klien sendiri yang jalankan, dan selain itu kita juga menyediakan semayan tray cili bara yang mana bagi mereka di luar sana berminat boleh dapatkan semayan tray cili di sini. Harapan saya bagi projek tanaman fertigasi ini mengharapkan dapat diperluaskan. Sekarang ni kita ada dalam hampir 650 polybag kepada 1000 polybag pada masa akan datang. Selain itu juga saya mengharapkan klien yang terlibat dalam projek ini terus bersemangat dan beristiqamah demi kepulihan mereka. Sebelum AADK TV melabuhkan tirai, jangan lupa dapatkan produk sokongan kepulihan untuk anda SUKA bagi menyokong kepulihan klien AADK. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK telah mengeluarkan produk hasil daripada klien dalam Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen. Antara produk yang mula dipasarkan adalah tak nanas titi gold, tak rosel titi gold, jus nanas titi gold, kek nanas titi gold dan kopi agenda. Setiap sokongan anda mampu memberi kepulihan berpanjangan kepada mereka. Biarpun kecil tapi besar makna kepada mereka. Ayuh rakyat Malaysia, kita sokong beli produk AADK demi keyakinan dan kepulihan mereka.
Segmen produk suka menutup tirai berita AADK kali ini. Sebagaimana yang kita ketahui, usaha menangani masalah dadah ini memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak seperti agensi berkaitan dengan keluarga, belia, agama dan perpaduan. Kerjasama bersepadu dengan semua pihak ini dapat memberi kesan menyeluruh sekaligus menyelesaikan permasalahan dadah di negara ini. Ayuh kita laksanakan pencegahan awal bermula dari rumah, usah sembunyi, beritahu kepada kami sedia membantu untuk merawat pulih. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Modul Biopsychosocial Spiritual melalui model iPulih AADK digunakan bagi merawat pulih klien yang terjebak dengan penyakit dadah turut merangkumi komponen latihan kemahiran dan vocational. Komponen berkenaan dilaksanakan untuk kestabilan dan menyokong perubahan individu daripada aspek kognitif, psikologi dan emosi klien serta menjadi teras pemulihan kepada klien untuk kekal pulih. Pada tahun 2021, pelaksanaan latihan kemahiran dan vocational diperluaskan ke 30 pusat pemulihan penagihan narkotik (PUSPEN) dengan 105 aktiviti vocational dilaksanakan menerusi 4 bidang utama. Aktiviti vocational iaitu pertanian, penternakan, pembuatan dan perkhidmatan. Menerusi modul itu, maka lahirlah idea baru iaitu produk sokongan untuk kepulihan anda atau disebut sebagai SUKA yang menjadi satu inisiatif untuk menyokong kepada kepulih pasaran pekerjaan sekaligus mengurangkan risiko penagihan semula dalam kalangan klien. Penjenamaan produk SUKA ini bertujuan bagi membina satu identiti dan jenama untuk meningkatkan sokongan serta keyakinan terhadap kemampuan klien untuk kekal pulih. Selain itu, ia juga adalah suatu persediaan dari segi kemahiran dan pengalaman kepada klien sebelum menempatkan diri dalam industri besar di luar selepas tamat program rawatan dan pemulihan dalam institusi.